Bukit Melawati terletak di Kuala Selangor, Selangor, Malaysia. Kedudukan Bukit Melawati cukup strategik kerana terletak di kuala Sungai Selangor yang menghadap Laut Selat Melaka dan Sumatera, Indonesia. Bukit Melawati pernah dijadikan tempat bersemayam Sultan-Sultan Selangor sebelum Sultan Abdul Samad, iaitu Sultan keempat Selangor yang berpindah ke Bukit Jogra di Kuala Langat. Terdapat banyak tempat bersejarah di Bukit Melawati, antaranya Makam Tiga Sultan merupakan tempat bersemadinya tiga sultan, iaitu Sultan Selangor Pertama, Sultan Salahuddin pada tahun 1742 sehingga 1778, Sultan Selangor Kedua, Sultan Ibrahim pada tahun 1778 sehingga 1826 dan Sultan Selangor Ketiga, Sultan Mahmud pada tahun 1826 sehingga 1857. Perigi beracun. Air perigi ini dikatakan berisi racun, iaitu hasil ramuan beberapa jenis getah dan biang rebung. Dijadikan tempat penyiksaan kepada penderhaka. Penderhaka direndam di dalam perigi tersebut sehingga keparas dagu, sehingga mati. Rumah api. Rumah api Kuala Selangor yang terletak di puncak Bukit Melawati. Ia dibina pada tahun 1907, namun hanya mula beroperasi 3 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1910. Bangunan rumah api ini berketinggian 27 meter dari darat dengan sinaran lampunya mampu memancar sehingga 56 km. Rumah api ini menjadi pedoman kepada pelayar Selat Melaka dan menjadi penanda pintu laluan keluar masuk ke perairan Selangor dan berfungsi sebagai penunjuk arah kapal yang menggunakan Selat Melaka. Istana Bandar terletak di Kuala Langat, Selangor merupakan tempat bersemayam Sultan Sir Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor kelima, memerintah dari tahun 1898 hingga 1938. Dibina pada tahun 1900, merupakan salah satu istana lama yang masih kekal utuh sehingga kini. Istana ini menjadi tempat pertemuan pegawai-pegawai kerajaan British dan tetamu dari luar negara. Di istana ini juga turut dijadikan majlis keramaian dan majlis agama, malah dikatakan beberapa ulama tersohor pernah menjadi tetamu di istana ini. Sultan Alauddin amat mencintai ilmu agama dan selalu mendampingi para ulama. Sewaktu hayatnya, baginda telah menulis beberapa buah kitab jawi berkenaan akidah, tauhid, dakwah dan akhlak. Baginda turut mengarahkan pembinaan 2 buah masjid, iaitu Masjid Sultan Sulaiman di Kelang dan Masjid Sultan Alauddin di Jogra. Keseluruhan bangunan istana ini direka bentuk dan dibiayai oleh Sultan Alauddin Shah sendiri. Baginda bersemayam di istana ini lebih kurang 35 tahun sehinggalah baginda mangkat pada tahun 1938. Masjid Alauddin atau dikenali sebagai Masjid Sultan Alauddin ataupun Masjid Bandar yang terletak di Kampung Bandar Jurga, Kuala Langat, Selangor. Ianya berhampiran dengan Sungai Langat dan Kampung Pasir Jurga. Masjid ini telah dibuka oleh Sultan Alauddin Sulaiman Shah Ibni Raja Muda Musa, Sultan Selangor kelima pada tahun 1905, iaitu bersamaan dengan pembinaan Istana Bandar, Istana Alauddin. Semasa hayat baginda, Sultan Alauddin telah menggunakan masjid ini untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Dari segi reka bentuk, masjid ini dikatakan telah menerima pengaruh seni bina Kerajaan Delhi di Medan, Sumatera Utara. Masjid Alauddin telah diwartakan sebagai monumen lama dan tapak tanah bersejarah di bawah Akta Benda Purba bilangan 16/1976 pada 24 Julai 1980.
Ia juga didaftarkan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645 pada 2008 oleh Jabatan Warisan Negara. Perkara ini disahkan oleh Pesuruhjaya Warisan Datuk Profesor Emeritus Zurena Majid. Istana Bandar mula dibina pada akhir abad ke-19 dan siap sekitar tahun 1905. Ia terletak di daerah Kuala Langat Mukim Bandar dan dibina di atas tanah seluas 12.96 ekar. Istana Bandar ini terletak 20 km daripada Bandar Banting dan berhampiran dengan Masjid Diraja Sultan Alauddin. Ia digunakan sebagai kediaman Sultan Sir Alauddin Sulaiman Shah bersama permaisurinya Hajah Safiah sehingga kemangkatannya pada tahun 1889. Pada tahun 1926, Istana Bandar digunakan sebagai tempat pertabalan untuk Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah sebagai Sultan ke-7 negeri Selangor. Istana ini dikatakan mempunyai 15 bilik dan dibina dengan campuran seni bina Islam dari India dan Timur Tengah. Unsur ukiran dan unsur hiasan yang terdapat pada istana ini adalah daripada jurubina Cina yang mahir. Setelah merdeka pada tahun 1957, istana ini ditinggalkan kerana penempatan semula pusat pemerintahan ke Kuala Lumpur. Istana ini telah dijadikan pusat kraftangan daerah tetapi telah dikosongkan lagi kerana kurang mendapat sambutan. Selain itu, bangunan istana juga memiliki pandangan dan kolam renang yang menarik yang terletak di depan istana. Istana ini pernah dijadikan pusat tahfiz Al-Quran oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Pada tahun 1988, istana ini dibina semula setelah mengalami kerosakan yang teruk. Kini, Istana Bandar dijadikan tempat bersejarah yang ada di Selangor. Let me present about Jugra Hill and the history of it. Back in the late 18th, Jugra was the royal capital of Selangor. Its well-preserved buildings are a good example of the artistry and a grandeur of its glamorous past. Today, Bukit Jugra or Jugra Hill is still very much a popular venue, albeit for different reasons. Its undulating terrain and scenic views make it an excellent spot for outdoor activities such as hiking and paragliding. Furthermore, there are few activity spots in Jugra Hill, which is Jugra Lighthouse. There are actually two lighthouses, a colonial and a shorter 25 lighthouses on the summit of Jugra. Ammunition store. This bunker-like construction dates from the late 19th or early 20th century and was used to store ammunition for use by the police and military. The other attraction spot is the Bandar National School. The original version of this school was built in 1988 and was named the Bandar Dandan Bakli Raja Malay School. It was the first school in Kuala Langat district and one of the oldest schools in Selangor. Nama saya Pavishna Kumaran. Saya ingin menceritakan tentang sejarah Muzium Sultan Alam Shah. Muzium ini telah dibina menggunakan seni bina moden dan ia berada di Bandaraya Shah Alam dan ia berdekatan dengan Tasih Shah Alam dan Perpustakaan Shah Alam. Ia berdekatan dengan Masjid Sultan
Salahuddin Abdul Aziz Shah. Pada tahun 1975, 27 Disember, muzium ini dikenali sebagai Muzium Sultan Alam Shah apabila Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah menandatangani Enakmen nombor 6. Selepas beberapa tahun, pada 2 September 1989, muzium ini menjadi lambang pembangunan kebudayaan negeri Selangor dan dirasmikan pembukaannya oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, di mana istiadat perasmiannya dilakukan dengan penuh acara tradisi Melayu. Bangunan 5 tingkat ini terdiri daripada 2 tingkat ruang pejabat, 3 tingkat ruang pameran dan Dewan Pameran Daik Menambung. Pada tahun 1942, 11 Januari, tanah kita diserang dan dijajah oleh tentera Jepun. Jepun telah berjaya menawan Kuala Lumpur dan ini juga bermakna bahawa Jepun telah mengambil alih pentadbiran jabatan-jabatan kerajaan, termasuklah Muzium Selangor. Jepun ketika itu tidak berminat untuk aktiviti muzium, jadi Muzium Selangor dijadikan markas kepada tentera Jepun. Lama-kelamaan kesedaran mula timbul oleh mereka dan beberapa usaha diambil untuk memajukan muzium. Hi Madam Rosila, nama saya Divya Perumal dan nombor matrik saya adalah 41930000321 dan refleksi saya ialah Selangor merupakan sebuah negeri yang sedang pesat membangun di celah-celah arus membangunkan. Terdapat tempat-tempat yang penuh dengan kesan sejarah yang menarik di samping mempunyai reka bentuk seni bina yang unik. Terima kasih. Tempat-tempat bersejarah ini perlu dipelihara dengan sebaik mungkin daripada pupus ditelan arus pembangunan. Ia bertujuan untuk memastikan tempat-tempat bersejarah di Selangor terpelihara daripada sebarang masalah kerosakan dan terjaga dari segi reka bentuknya serta seni binanya. Selangorku, kampungku. Bangunan bersejarah memberi banyak manfaat dari sudut pelancongan. Hal ini demikian kerana bangunan bersejarah dapat menarik minat pelancong, sama ada pelancong tempatan maupun pelancong luar negara. Bangunan lama bersejarah lama dapat memberikan teladan dan iktibar kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja. Kesimpulannya, kita mestilah pelihara tempat yang bersejarah yang ditinggalkan oleh orang-orang zaman dahulu supaya anak muda tidak lupa akan jasa orang terdahulu dalam melindungi dan menegakkan hak-hak kita menjaga kazanan negeri supaya tidak ditelan zaman.